Saya akan menerangkan berkenaan tentang pengenalan inovasi untuk meneroka budaya klien secara kreatif. Sebelum kita pergi kepada yang lebih lanjut, budaya boleh didefinisikan sebagai perkara-perkara berkaitan dengan budi dan akal. Istilah budi membawa maksud asli, pertama, sejati dan dipandang sempurna. Manakala daya pula dimaksudkan dengan akal, jalan fikir dan ciptaan. Menurut Rohana Yusuf 2010. Budaya pelajar boleh dirujuk dari segi peranan sifat-sifat yang ditunjukkan oleh pelajar. Peranan dan sifat-sifat pelajar ini sama apabila berada di sekolah ataupun di luar sekolah. Kita ingin meneroka klien di sini, iaitu kami punya sasaran kepada pelajar. Inovasi ini dilakukan kepada para pelajar di sekolah-sekolah menengah. Okey. Seterusnya, budaya pelajar bukan hanya berlaku di sekolah tetapi ia juga berlaku di rumah. Jadi penerokaan itu berlaku bukan kepada pelajar yang duduk di sekolah tetapi pelajar yang duduk juga di rumah. Maksudnya diri pelajar apabila berada di rumah. Sekiranya pelajar itu seorang yang rajin membantu ibu bapanya di rumah, pelajar tersebut akan terbawa sifat rajinnya. Maksudnya kebiasaan, sifat yang baik, yang bagus itu akan terbawa ke mana ia pergi. Okey, sifat rajin apabila berada di sekolah. Ini mewujudkan jalinan atau kerjasama antara nilai-nilai budaya di rumah dan nilai-nilai budaya di sekolah. Kan kalau kita lihat sebahagian pelajar-pelajar ini apabila dirinya mempunyai budaya yang baik, maka budaya itu akan dibawa. Budaya diri klien itu. Jadi di sini tujuan kepada inovasi ini adalah untuk meneroka budaya-budaya yang ada dalam diri para pelajar yang kita sebut sebagai klien di sini. Dan itu saja daripada saya. Saya ingin serahkan kepada sahabat saya berkenaan tentang bagaimana merekreasi ataupun bahan-bahan inovasi yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan permainan inovasi berdasarkan tajuk kami, iaitu inovasi untuk meneroka budaya klien secara kreatif. Baik, jadi barang-barangnya adalah yang pertama adalah banner yang terpakai, yang kedua adalah kotak kosong, kotak biasa, dan yang ketiga adalah kertas majung, yang keempat adalah selotip, dan kelima adalah marker, dan keenam adalah kertas warna. Baik, barang-barang yang seperti banner, kotak, kami dapat kumpulkan barang-barang tersebut di sekitar Tanjung Balim, mudah saja didapati. Dan yang kedua, barang-barang yang seperti lain saya nyatakan sebentar tadi, kami menggunakan duit kami sendiri. Kami mengumpulkan duit-duit tersebut dan membeli dan untuk menghasilkan permainan-permainan tersebut. Baik, yang pertama adalah banner yang terpakai. Kami menutup banner tersebut dengan menggunakan kertas majung dan dibalut dengan pembalut lusinar untuk membuat permainan kami, iaitu permainan ting-ting. Baik, yang kedua adalah dadu. Dadu diperbuat daripada kotak-kotak kosong, dan kotak-kotak tersebut kami balutkan dengan menggunakan kertas majung. Dan untuk bahagian namba-nambanya pula, kami menggunakan kertas warna, potong sehingga menghasilkan satu bentuk bulat dan kami lekatkan di setiap kotak. Baik, jadi untuk yang ketiga, bahagian iaitu kad-kad soalan. Kad-kad soalan ini kami menggunakan kad-kad UNO yang digital semula. Baik, dan kad-kad tersebut kami lekatkan soalan-soalan yang berkaitan dengan budaya mengikut model respectful untuk menggambarkan budaya-budaya klien. Let's explore your culture. Satu inovasi yang telah kami jalankan melalui satu permainan tradisional terdahulu, iaitu galah panjang. Kami telah ubah sesuai permainan tersebut kepada inovasi yang kami bawa untuk meneroka budaya klien. So, let's explore your culture ni adalah permainan yang bersifat santai dan dilihat dekat dengan murid itu sendiri sebab mereka dah pernah bermain sebelum ni. Permainan ini kami bina melalui 9 number yang diletakkan di atas kertas, dan ahli yang terlibat perlu melompat kepada number tersebut melalui lontaran dadu yang telah dibuat. Jadi bila ahli yang sertai permainan ini, mereka akan melontar dadu dan number yang mereka dapat, nombor itulah mereka akan lompat di atas kertas tu. Ahli yang berada di atas nombor berkenaan perlu memilih salah satu kad yang berada di tangan ketua kelompok. Dalam situasi ini kami lakonkan sebagai seorang cikgu lah, dan cikgu tersebut akan memegang kad dan
pelajar akan memilih kad tersebut. Soalan yang diberikan adalah berkenaan untuk budaya mereka, dan kita akan meneroka budaya pelajar atau murid berkenaan melalui soalan tersebut. Dan ini dilihat sangat mudah lah, memudahkan proses penerokaan kerana tanpa sedar murid itu mampu bercerita dan memberi penjelasan berkenaan dengan budaya mereka dan sebagainya. Dan tanpa kita sedar, kita ahli kelompok itu ataupun ketua kelompok dapat mengenali antara satu sama lain berkenaan dengan budaya mereka. So, saya berpendapat melalui inovasi yang kami jalankan ini mampu dilaksanakan terutama di sekolah menengah lah, dan kita juga dapat aplikasikan perkara ini di sekolah rendah. Sekian sahaja daripada saya. Okey, yang pertama seperti ditulis dalam slide ni adalah dapat menarik minat pelajar dalam berkongsi berkenaan budaya yang wujud dalam diri mereka. Okey, projek kami ni kan berkonsepkan game permainan kan. Jadi apabila berkonsep permainan ni, mudahlah untuk menarik minat pelajar dan mereka akan rasa excited bila mereka dapat main game semacam ni. Okey, daripada permainan ni juga secara tidak sedar mereka berasa selesa untuk berkongsi tentang kehidupan mereka dekat kaunselor. Sebab apabila mereka main game ni, mereka akan dapat soalan yang dipilih oleh mereka. Mana kata mereka stop dekat satu checkpoint tu, so mereka akan pilih kad tu secara random, bukan kaunselor yang pilihkan, mereka yang dapat sendiri. Jadi apabila mereka dapat soalan macam tu, mereka selesa lah untuk nak menjawab. Tidak mereka sejanggai untuk nak, macam bila kita dalam sesi counselling kan, kaunselor akan tanyakan kan, bukan mereka kan. Jadi macam ni mereka yang pilih, so mereka macam dah ready lah untuk jawab sebab game kan. Okey, ditambah pula dalam game ni ada part stop dengan reverse. Lagilah mereka bersemangat untuk menjawab soalan ni dengan jujur. Apabila mereka main game ni ada stop, bila stop ni mereka tak dapat jawab, mereka kena main dadu lagi kan. Jadi mereka akan main betul-betul lah untuk mereka nak berkongsi budaya mereka dengan kaunselor. Yang kedua adalah pelajar dapat mempelajari budaya yang pelbagai daripada rakan-rakan yang lain. Maksudnya rakan-rakan mereka lah. Okey, apabila pemain game ni dimainkan secara berkelompok, okey, kita tak fokus pada individu lah sebab kita main dengan rakan-rakan kan. Jadi mereka akan berasa macam berlumba lah untuk berkongsi budaya mereka dengan kaunselor. Yang ketiga adalah penerokaan budaya pelajar lebih kepada kaedah spontan. Okey, untuk makluman, projek kami ni adalah berdasarkan pada model respectful untuk mengkaji budaya pelajar. Okey, jadi dalam projek kami ni, kami tidak tertumpu pada urutan huruf tersebut. Mana kata dekat RESPECTFUL kan, kami tak ikut kena setiap pelajar ni kena ikut RE ni. Maksudnya okey, kami lebih kepada secara random lah berdasarkan kad yang direka. Yang keempat adalah pelajar tidak merasakan seperti sesi kaunseling. Sebaliknya lebih kepada sembang santai. Okey, apabila pelajar ni mereka dapat main game macam ni, mereka akan lebih selesa untuk berkongsi dengan kaunselor berkenaan dengan budaya mereka. Sebab sebelum ni apabila kita dalam bilik kaunseling, pelajar ni mereka akan rasa takut sebab mereka anggap macam kaunselor ni macam polis sebab tanya banyak soalan kan. Dan sebab agak berstruktur kaunselor punya sesi ni kaunseling. Jadi apabila kita buat game macam ni, kita boleh menarik pelajar untuk meneroka diri mereka. Mana kata untuk pelajar yang aktif boleh, pasif pun boleh. Sebab dalam main game ni dia santai, dia tak berstruktur. Dia bebas lah, bebas. Okey, kesimpulannya, yang pertama dapat meneroka budaya ahli kelompok. Yang kedua, kaunselor dapat meneroka budaya ahli kelompok dengan mudah. Yang ketiga, ahli kelompok tidak sedar bahawa mereka sedang diteroka dengan aktiviti yang dijalankan. Dan yang keempat, inovasi dalam meneroka memudahkan kaunselor dalam menjalankan proses kaunseling. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, apa khabar semua? Baik, nama saya Muhammad Mustaqim bin Tajuddin dan saya merupakan kaunselor pelatih di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Baiklah, apa yang kita ada hari ini ialah satu permainan yang telah diinovasikan daripada galang panjang kepada permainan yang kami perkenalkan, iaitu Let's Explore Your Culture. Baiklah, permainan ini terdiri daripada beberapa ahli kelompok yang akan turut serta bermain, dan tujuan utama ataupun objektif bagi permainan ini ialah untuk meneroka budaya yang dimiliki oleh klien tersebut. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan bagaimana untuk memain permainan ini.
Mari kita terangkan kepada ahli-ahli yang akan bermain dalam permainan ini. Dalam permainan ini akan disertai oleh 3 orang ahli, iaitu 2 lelaki dan juga 1 perempuan. Sekarang ini saya akan kenalkan kepada kamu semua ahli-ahli yang terlibat. Okey, yang pertama boleh sila kenalkan diri anda. Okey, nama saya Ahmad Mushid Berazi dari tingkatan 3 Bestari. Yang kedua, Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syazal Samsuri, tingkatan 5A3. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Sagita, anak perempuan Sambil Gapur daripada 3 Bustari. okey, berikut adalah ahli-ahli yang akan terlibat dalam permainan ini. Sekarang ini, jom kita mulakan permainan ini. Let's watch. Assalamualaikum, hai semua. Hai. Apa khabar hari ni? Sihat. Sihat. Semua dah makan? Dah. Okey, tahu tak untuk sesi kali ni kita nak buat apa? Tak tahu. Okey. Sekarang ni untuk sesi kali ni kita nak bermain satu aktiviti. Seronok tak? Wow. Okey, untuk beritahu kamu, aktiviti ni kamu dulu kecil-kecil dah pernah main tau. Pernah dengar tak jongkat-jongkit ataupun lompat satu-satu, lompat galah tu. Pernah main kan? Dulu kamu pakai batu, betul? Betul. Sekarang kita takkan batu sebab batu bahaya. So kita inovasikan kepada benda lain. Apa tu cikgu? Okey, baiklah. Mari saya terangkan. Baik, dekat cikgu ni ada banyak kad kan, kamu tengok kan? Ya. Ada banyak kad betul? Okey. Dan dekat cikgu juga ada sebuah alif besar kan. Sebab yang pemain tu besar-besar. Dia kesal di badan dia. Ya. Terima kasih. Kalau kecil tak nampak. Okey. Betul. So dekat dadu ni macam biasa kamu tahu dekat dadu ada berapa nombor? 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, game dia macam ni. Okey, sebelum kamu mulakan, di antara 3 kamu perlu ambil giliran. Maksudnya kamu buatlah osong ke apa ke, kita ikut giliran. Okey. Untuk giliran yang pertama, apa yang dia perlu buat ialah dia perlu melemparkan dadu ini. Okey, dan tengok nombor apakah yang Dia dapat. Okey, contohlah dia dapat nombor 5. Ya? Okey, ini nombor 5. Maknanya dia perlu lompat 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, bila dia berhenti dekat situ, okey, cikgu akan berikan dia pilihan kad ni. Okey, dan dia perlu ambil satu kad bagi pada cikgu. Cikgu akan bacakan soalan dan kamu kena jawab soalan yang cikgu bagi tu. Boleh? Boleh. Okey, sekarang siapa yang tak faham? Ada tak yang tak faham? Soalan berkenaan apa tu cikgu? Okey, sekarang ni soalan ni berkaitan dengan kita nak meneroka kamu punya budaya. Okey, budaya kamu. Maknanya macam-macam lah, semuanya berkaitan dengan budaya kamu. Jadi kamu kena jawab berdasarkan kamu punya cakap apa pendapat kamu lah. Okey, apa yang kamu rasa. Boleh kan? Okey, selain itu juga cikgu nak cakap kat kamu, kat sini juga dia ada kad stop. Okey, stop, berhenti dan juga reverse. Okey, kalau stop, pernah tak main Uno sebelum ni? Pernah. Okey, dia seakan-akan dengan Uno. Okey, bila kamu dapat kad stop, apa yang kamu perlu buat? Stop tu maksudnya Berhenti. So maksudnya kamu berhenti di situ, bagi giliran pada orang lain pula. Kau tak gerak kan? Yes, betul, tak bergerak. Boleh faham ya? Faham. Okey, yang kedua, berkaitan dengan kad reverse ataupun undur. Maknanya, jika kamu dapat nombor 5, kamu perlu undur ke nombor 4. 4 sayang kan? 1, 2, 3, 4, 5 maksudnya ke 4. Faham Faham. Okey, katakanlah yang ahli yang pertama, dia dapat soalan yang nombor 6. Nombor 6. Giliran kedua pula dapat juga nombor 6. Okey, kamu tahu kan sempit kan? Jadi kamu duduk sebelah Luar. betul. Okey, as long as you remember your number. Boleh faham Okey, dah nak start ke belum? Boleh. Okey, cepat sikit. Okey. Baik. Kamu perlu buat apa? Okey. Osong dulu. Kita buat apa? Osong. Ya. Okey. Nombor 1. Saya. Nombor 2. Aduh, Nombor 3. Okey, sebelum tu cikgu dah kenal kamu. Okey, yang pertama ialah Musyid. Ya. Yang kedua ialah Sanggita. Yang ketiga ialah
Syazwan. Boleh panggil Wan lah. Boleh panggil Wan. Wan, gitar, Musyid. Okey, baik. Dah ready semua Dah. Cikgu apa? Boleh panggil Cikgu Mustaqim ataupun Cikgu Kim. Cikgu Kim. Cikgu Kim. Okey. Bukan, itu Kim Panggon. Okey. Nah, kamu mula dulu. Oh, tinggi. 5. Nombor 5. Okey. Angkat dulu. Okey. Jangan rapat cepat sangat. Okey. Okey, nombor 5. Dah ready nak tunjuk soalan? Ready tu. Okey. Ya. Cikgu terbalik tu. Saya tahu. Mana balik? Okey. Okey, thank you. Baik. Soalannya berbunyi macam ni. Apakah cabaran yang membuatkan diri anda terhalang daripada berjaya? Benda yang halang saya tu, ya, satu dia malas. Malas. Boleh kamu explain lebih detail. Saya ni kalau dengan kawan-kawan saya rajin, tapi bila duduk rumah semua, asyik tengok handphone je, so dia malas nak balik sekolah. Kadang-kadang tanggung juga lah. Lepas tu, faham? Tu yang kadang-kadang tugas saya tak siap. Dan lepas tu apa saja yang nak buat, semua tak siap. Semua tak siap. Okey, usually selalunya kalau pergi dengan kawan-kawan, berapa jam kan kamu ambil masa untuk kamu buat pergi sekolah ke, homework ke, buat revision ke. Selalunya saya report sama kawan-kawan buat discussion ni, kadang waktu pagi 2 jam, 10 sampai 12, kadang-kadang petang, 3:45, itu je malam, saya buat di rumah je. Okey, faham. So itulah antara punca malas kamu tu berbanding dengan rumah dengan dua sebenarnya ada perbezaan kat situ lah. Okey, jadi kita faham mana satukah pilihan yang akan lebih gemar. Saya lebih suka dengan kawan-kawan lah. Kenapa? Sebab bila dengan kawan-kawan dia boleh tukar idea dan sebagainya, jadi kerja tu lebih mudah nak buat. Kan? Okey, right. Itu saja pada. Ya, okey, terima kasih kepada. Okey, thank you ah. Sekarang kita akan ke ahli yang kedua. Okey, itu gitar. Okey, Kita tak sabar kita. Ya, saya. Excited. Kenapa kita? Go. Okey, kita. Pung pung pung. Yeah, okey. Sekejap tu. Best tadi tu. Okey. Saya excited ni. Okey, thank you. Baik, sang gitar ataupun gitar. Soalannya, apakah pendapat berkenaan penunggang agama? Maksud saya, okey, pengagama ni dia tak kisah pada agama sama agama Hindu kan. Okey, kalau kita maksud ada sesetengah agama yang menggunakan agama untuk menyebabkan benda-benda yang salah. Jadi apa pendapat kamu? Pendapat saya benar-benar tak menyedihkan, cikgu, sebab agama ni selalu agama ni dia akan membentuk diri kita untuk menjadi seorang insan yang baik dan mulia, yang menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang manusia yang berintegriti. Jadi, bagi orang yang buat itu saya sangat senang. Rasa sedih tak? Sedih. Sebab kenapa? Kenapa? Apakah tujuan? Adakah mereka menunjukkan kebencian pada agama ni? Atau mempergunakan agama? Mempergunakan agama dia resist. I don't know. Benda ni tak senang menyedihkan sebab benda ni boleh membuatkan kita masalah agama kita dimension kan. Kita nak agama Chinese, Indian ni. Kita duduk dalam negara dalam kota itu. Betul. Betul. Okey, adakah pendapat kita orang yang berjelas demikian patut dihukum? Tidak, kalau hukum tu kalau tak guna sebenarnya hukum tu dia akan setengah tu boleh ada kita kembaran ni. Hanya perlu diberikan awareness lah. Okey, faham. Terima kasih kita. Kita kena kita. Okey, kamu boleh video. Okey, saya nak tahu. Okey, kamera pula. Ya, okey, coba ya. Bagi. Bismillah. 3 juga. Okey, 1 2 3. Okey. Saya ambil ya. Ambil. Dah. Okey. Okey, kamu stop kat situ. Kamu dapat stop. Ya. Yang itu dia dapat stop. Ini kamu check out 3 dulu. Okey, kamu boleh ketiga, okey? Okey, dia ada dulu. Alright. Silakan. Okey. Okey, baik semua. Memandangkan aktiviti kita pun dah sampai ke hujungnya. Jadi, saya sebagai kaunselor parti ataupun pemimpin kelompok ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada saya punya ahli-ahli kelompok. Okey, salah-salah cuba beri refleksi kamu tentang aktiviti kita ni. Okey, bagi saya game ni best lah sebab dia macam mengimbas tradisional balik. Tapi dia inovasikan versi yang baru. Game saya sama, kita dapat mengenal budaya-budaya ahli-ahli yang lain lah. Macam sang gitar dengan musyik. Okey, baik. Apa kata gitar pula? Okey, bagi saya pula, saya rasa seronok nak main game ni. Macam dia macam dam. Sebab kita main dadu kan. Ya, Lepas tu betul. benda saya baru tahu kan lompat-lompat balik tu. Kita telah mengembalikan budaya macam orang bagi tahu. Yes, Memang seronok lah betul. dapat mengenali kawan-kawan saya kita tu. Bagi dia refleksi bagi saya sendiri, saya kalau boleh saya nak sambung main lagi lah. Semua main lagi. Ya, Okey, lagi tak apa. Risau nanti kita buat main lagi tau. Okey, alright, terima kasih kita. Okey, yang terakhir Daripada saya best lah cikgu sebab dah lama kan tak main. Lepas tu kalau dulu main gitu je, main tak ada apa-apa. Tapi sekarang cikgu selitkan dengan budaya dan sebagainya. Jadi kat situ saya dapat satu pengetahuan baru lah, kawan-kawan macam mana dan sebagainya. Dan sikit sebenarnya apa yang saya nak sampaikan, yang saya pendam selama ni terluar. Okey, baik. Semua tepuk tangan untuk masing-masing. Jadi, biar cikgu pula buat rumusan nanti. Okey, rumusan ni ialah aktiviti ini dilakukan tujuan untuk saya nak kita sama-sama meneroka budaya kamu masing-masing. Okey, maknanya macam Wan tadi, kamu Wan cakap, orang lain pun boleh
Maksudnya boleh tahu dia punya sedikit sebanyak tentang dia punya kehidupan budaya, aktiviti budaya dan sebagainya. Okey, baiklah. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kerana libatkan diri anda dalam aktiviti ini. Nanti kalau ada masa kita main lagi. Okey? Boleh. Okey. Bye-bye.